Halo, selamat sejahtera guru-guru. Apa khabar semua? Welcome to ZJ Easy Art. So, hari ini saya akan memperkenalkan satu platform online learning seperti Google Meet ataupun Zoom kepada anda semua. So, kalau cikgu-cikgu yang sebelum ini cikgu-cikgu menggunakan Google Meet untuk menjalankan itu online classroom, cikgu-cikgu akan mendapati bahawa Google Meet ini sangat troublesome lah. Sebab kalau nak ada fungsi yang lengkap, kita kena tambah add-on seperti Google Meet Attendance, Auto Meet dan selainnya lah. Ataupun kalau nak masukkan macam unsur-unsur permainan ni, Google Meet ini agak susah untuk memasukkan unsur-unsur permainan. So hari ini saya akan memperkenalkan satu platform online learning untuk guru-guru semua. Okey, nama dia ClassIn. Nama dia ClassIn. So hari ini saya akan memperkenalkan 5 fungsi interaktif yang sangat interesting, sangat menarik yang ClassIn ini adalah. Okey, saya rasa yang ClassIn ini amat sesuai untuk guru-guru ataupun yang guru-guru tuition ataupun tuition center yang ada mengadakan ini online tuition, online classroom. Selain itu, kalau guru-guru nak bagi kelas tuition selepas sekolah, mungkin anak-anak murid ada soalan nak tanya guru-guru, ini pun boleh jadikan platform kepada guru-guru lah. Sebab yang platform ClassIn ini sangat menarik, yang dalam dia ada fungsi yang lengkap dan dapat menarik perhatian murid-murid lah. So kalau murid-murid masuk ke dalam ClassIn ini, mereka akan belajar dengan lebih seronok. So jangan buang masa cikgu-cikgu lagi. So sekarang saya start Saya mula perkongsian saya, iaitu 5 fungsi interaktif menarik ClassIn. Okey. Fungsi yang paling bagus saya rasa ClassIn ada ialah dia menyediakan blackboard yang selalu ada, yang sedia ada. Okey, kalau kita tengok ClassIn ni, online classroom ClassIn ni, okey, yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan ada 2 pelajar lah. So kalau kita scroll kita punya mouse tertikus ke gambar kita akan nampak lah bawah ada butang-butang, dan kita boleh tarik gambar kita ke bawah ke tempat blackboard lah. So ini telah meningkatkan perhatian murid-murid lah. So kita boleh tarik gambar kita balik ke atas dan boleh tarik ke bawah semasa kita cakap, dan kita boleh tarik muka-muka murid mereka bawa ke blackboard sini. So kalau kita buat online speaking classroom, kita boleh buat macam inilah. Okay, so di bawah gambar kita akan nampak beberapa butang lah. So ada butang untuk memulangkan video mereka, yang butang kedua adalah mute all, dan butang ketiga adalah downstage semua. Okey, kalau kita scroll kita punya tertikus ke bawah murid, kita akan nampak yang pertama, authorization. So yang ini authorize murid untuk menggunakan blackboard yang kita kongsi. Okey, so ini authorization lah. Pertama ni authorization. Okey, kamu akan nampak saya sedang melukis. Okey, yang ini adalah blackboard yang kita pakai bersama-sama. Okey, so sekarang kita nampak murid satu, pupil satu sedang menulis dengan pen orange. Okey, yang kedua ini adalah mute. Mute. Okey, kita boleh mute pelajar satu saja atau kita boleh mute all. Okey, yang ketiga kita boleh bagi mereka trophy reward system lah. Okey, trophy yang besar. Okey, so yang keempat ni adalah downstage. Butang yang keempat adalah downstage. Apa maksud downstage? Okey, downstage maksudnya apabila murid ini mungkin dia disiplin dia kurang baik, kita boleh menurunkan dia. Okey, kita boleh tekan itu roster untuk menaikkan dia semula lagi lah. Okey, ini adalah downstage. Okey.
So apa yang cikgu nampak ni adalah bahasa Cina punya, tapi cikgu jangan risau, ada bahasa English punya. Oh, yang kelas ini ada bahasa English punya. Okay, okay. So ini yang fungsi yang pertama, kita boleh mengurus pelajar dengan butang-butang di bawah ini, dan kita boleh apa tu? Kita boleh membagi mereka authorization untuk menggunakan blackboard di bawah kita bersama-sama. Okey, so sekarang saya nak memperkenalkan fungsi interaktif ataupun peralatan interaktif Klasin yang kedua, iaitu apabila kita tekan toolbox, ada banyak tools lah di sini. Okey, sekarang saya nak memperkenalkan timer. Timer. Okey, so timer ini sangat sesuai untuk digunakan dalam permainan lah. So kita boleh setkan masa untuk murid-murid menjawab ataupun memain permainan. Di sini saya sudah authorize kedua-dua murid dan mereka boleh menggerakkan perkataan-perkataan di blackboard sinilah. Okay, so nanti rakan-rakan semua tengok sebelah kanan bawah yang skrin murid. Tengok skrin murid bagaimana mereka menggerakkan perkataan-perkataan ini ke dalam kotak yang betul, iaitu proper nouns dan common nouns. Okay, so saya akan panggil murid 1 dan murid 2 untuk mengaktifkan fungsi untuk menggerakkan perkataan-perkataan ini dalam toolbox mereka, dan selepas itu saya tekan mula ataupun start timer ini. Okay, so timer ini akan start, akan countdown lah. Countdown, so mereka boleh mula main. Mereka boleh mula main permainan ini. Okay, so di sebelah kanan bawah ini adalah skrin murid. Skrin murid. So saya telah tekan mula. So murid 2 telah start lah. Dia telah start. Dia telah mula menggerakkan perkataan-perkataan ini, dan murid 1 pun menggerakkan perkataan ke dalam kotak common nouns lah. So ini satu permainan untuk mereka, dan timer ini control time management mereka. So mereka mesti menghabiskan aktiviti dalam masa yang ditetapkan. So selepas tu saya di-authorize mereka. Saya unauthorize mereka, dan mereka tak boleh gerak apa-apa yang dalam atas blackboard ini. Okay, so inilah fungsi interaktif yang saya nak memperkenalkan kepada semua. Okay, so fungsi yang seterusnya ialah selector. Dan selector ini amat sesuai untuk digunakan semasa kita menjalankan pentaksiran semasa online classroom. So ini adalah selector. So kamu nampak ada banyak pilihan A, B, C, D. Kita boleh tambah pilihan ataupun kurangkan pilihan. Okay, so apa yang biasa saya buat, saya pergi cari exercise ataupun soalan-soalan di dalam Google ataupun dalam komputer saya. So saya screenshot saja exercise ini. For example, saya cari exercise dalam Google, lepas tu saya screenshot lah. For example, soalan ini BJ favorite subject is mathematics, saya screenshot saja, dan gambar screenshot ini akan masuk terus ke dalam Klasin ini. Okay, so jawapan B adalah betul lah. Favorite, jawapan B adalah betul. So saya setkan jawapan B adalah betul, dan saya mulakan aplikasi ataupun peralatan inilah. So murid-murid boleh mula menjawab di skrin mereka, di handphone mereka ataupun komputer mereka. Okay, so murid-murid boleh terus berjawab lah. So kita nampak sudah ada seorang murid menjawab B, dan murid yang kedua menjawab C. So di skrin cikgu, kita boleh nampak siapa yang sudah jawab, berapa murid yang jawab betul dan berapa murid yang jawab salah, dan peratusan seluruh kelas adalah berapa, di sini adalah 50% lah. Dan kita boleh tengok siapa yang jawab betul, siapa yang jawab jawapan B, jawapan C, dan seterusnya lah.
So di skrin murid mereka pun dapat nampak keputusan kelas mereka jugalah. Okey, so inilah salah satu fungsi yang amat sesuai apabila kita menjalankan pentaksiran berasaskan bilik darjah iaitu PBD ataupun PBS semasa kita menjalankan online classroom ataupun kita nak memberikan latihan kepada mereka secara individu jugalah. Okey. Okey, seterusnya adalah small blackboard. Yang small blackboard ni seperti small whiteboard di dalam kelas fizikal kita lah. So setiap murid akan dapat satu small blackboard yang secara individu untuk mereka sendiri. Ada dua jenis small blackboard. Satu adalah untuk melukis punya dan satu adalah teks punya lah. Okey, so tengok kesesuaian cikgu-cikgu dan murid-murid. Kalau murid-murid suka untuk guna pen untuk tulis, gunakan drawing board lah. Kalau murid-murid sesuai untuk type, mereka sesuai dengan type, gunakan text board lah. Okey, so ini small blackboard sangat sesuai untuk pentaksiran berasaskan bilik darjah secara penulisan punya. Okey, yang tadi itu selected secara objective question lah. Okey, so for example kalau saya nak memberi pentaksiran semasa kita menjalankan online classroom, saya boleh guna small blackboard ini dan saya pilih dululah. Saya pilih dulu drawing board ataupun text board mengikuti kesesuaian murid saya. Okey, yang ini small blackboard. Okey, kalau saya distribute small blackboard ini, murid-murid boleh mula menjawablah. For example, saya menjalankan spelling test. Saya tanya apakah spelling favorite. Okey, yang soalan tadi apakah spelling favorite. Okey, rakan-rakan tengok skrin di bawah saya ni, yang skrin murid ini dia menggunakan handphone so dia akan tulis di atas small blackboard dia favorite. Okey, so favorite dia tulis dengan jari dia lah. So kita boleh combine penggunaan small blackboard ini dengan timer yang tadi saya terangkan timer. So kita boleh set masa dalam berapa saat mereka mesti habis jawab. Mereka mesti habis jawab lah. So selepas tu mereka sudah habis jawab, kita boleh kumpul balik jawapan mereka. Okey, so saya sudah kumpul balik jawapan mereka. So di dalam skrin murid ni mereka tak boleh nampak, tak boleh tulis lagi lah. Okey, so sekarang saya boleh buat scan marking lah. Saya boleh mark jawapan murid 1 dan murid 2. Okey, semasa mereka menjawab, mereka tak boleh nampak jawapan kawan-kawan mereka. Tapi semasa saya buat tanda, saya buat marking, saya mark jawapan mereka dapat nampak jawapan mereka sendiri dan jawapan kawan-kawan mereka. So mereka boleh faham apa itu kesalahan pada mereka sendiri ataupun kesalahan kawan-kawan mereka lah. So lain kali mereka akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengulangkan kesalahan yang sama lagi lah. Okey, so selepas saya surat tanda, saya bagi lagi, saya distribute semua whiteboard ini kepada mereka. So mereka dapat nampak jawapan mereka sendiri. Okey, so ini small blackboard. Biasa kita dapat fungsi small whiteboard ataupun small blackboard ini dalam bilik darjah yang fizikal punya. Okey, tak sangka dalam bilik darjah online classroom ini pun ada fungsi small blackboard ini. Okey, last but not least, yang fungsi terakhir saya nak memperkenalkan dalam video saya ini adalah fungsi yang dalam toolbox iaitu responder. Okey,
responder. Responder ini dapat meningkatkan keterlibatan murid-murid semasa online classroom. So kamu akan nampak responder ini akan muncul dalam skrin murid dan murid akan berusaha untuk tekan responder ini. Okey, responder ini dia akan lari sana lari sini. So murid akan tekan saja. Okey. So ini secara tidak langsung meningkatkan keterlibatan murid-murid. Sebab kalau mereka tekan responder ini, mereka mesti jawab. Mereka mesti jawab soalan yang cikgu-cikgu kemukakan. Okay, so ini responder ini sangat sesuai untuk digunakan semasa online classroom sebab ada murid yang malu nak angkat tangan ataupun malu nak jawab soalan. Okay, mungkin mereka ada jawapan tapi mereka malu. So dengan responder ini mereka dapat tekan responder itu dan siapa cepat dia dapat jawab lah. Okay, so sangat sesuai untuk online classroom kita lah. Alright, kepada semua yang menonton, terima kasih. Thanks for your watching. Saya rasa itulah sahaja perkongsian saya pada hari ini. Walaupun saya hanya sebut 5 fungsi interaktif yang Classin ada pada hari ini, sebenarnya ada banyak fungsi lagi. Seperti yang tadi saya tunjuk dalam video saya, dalam toolbox itu ada banyak fungsi lagi lah. So kalau cikgu-cikgu berminat, cikgu boleh klik download link di dalam video description saya. Okay, klik link itu, lepas tu pergi download Classin dan cubalah kamu sendiri. Okay, cubalah, begitu seronoknya online classroom boleh jadi. Okay. Selain itu, satu lagi yang saya nak sebut ialah walaupun yang dalam video saya yang Classin itu dalam bahasa Cina itu adalah sebab semasa saya rakam Classin dalam komputer saya berbahasa Cina. Kamu boleh pilih bahasa lain juga seperti bahasa English lah. Okay, so saya rasa perkongsian saya pada hari ini sampai sini sajalah. Okay, thanks for your watching. So don't forget to subscribe my channel. Okay, I will share more about Classin in the future. Okay, see you next time. Bye bye.